Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nurul Syahira binti Suhaimi dan yang kedua Wan Nur Izzah binti Wan Zailani dan yang ketiga Nurul Najihah Narasha binti Safnizam. Terlebih dahulu, mari kita mengenali puisi tradisional. Puisi tradisional ini merupakan salah satu cabang daripada kesusasteraan Melayu yang diwariskan kepada masyarakat dalam bentuk tradisi lisan dan tulisan. Puisi yang terhasil dalam pelbagai bentuk mempunyai falsafah untuk melahirkan pemikiran baharu yang sesuai dengan zaman ketika itu. Pemikiran baharu ini diungkapkan dengan hasil yang kreatif dan menarik dalam bentuk pantun, syair, nazam, gurindam, seloka, teka-teki, peribahasa lengkap, teromba, taliban, prosa, berirama, mantera dan dikir. Penggelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk, isi atau tema dan fungsinya. Ciri-ciri puisi tradisional. Terdapat 6 ciri-ciri puisi tradisional, iaitu yang pertama, kita dapat tengok ciri-ciri dia adalah memperlihatkan penggunaan bahasa yang lebih baik serta ekspresif, gentar dan mengandungi nilai keindahan dan menimbulkan rangsangan dan kesan kepada pengalaman dan perasaan. Yang kedua, ciri-ciri puisi tradisional ini juga mempunyai bentuk tertentu, berkerat-kerat atau berurutan dalam baris yang sejajar. Yang ketiga, ungkapan kata dan bahasa juga dipengaruhi oleh unsur muzik, lagu, intonasi, kadensa, rentak, irama dan keharmonian bunyi. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan buri. Hamba puteri imbas perintah, perkenal diri cantik berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Izzah binti Wan Zailani. Saya daripada kelas unit BM2. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan syair Burung Nuri. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Saya Nurul Najihah Narasha binti Safnizam. Saya Nurul Syahira binti Suhaimi. Jadi hari ini kami akan membawakan kepada anda 3 puisi tradisional Melayu iaitu seloka, gurindam dan syair. Mari kita saksikan. Jadi sebelum saya menyampaikan syair, saya ingin menyampaikan apa itu maksud syair sebenarnya. Okey, syair merupakan sejenis puisi yang berlagu. Syair juga disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Setiap rangkap dalam syair ini mengandungi sebanyak 4 baris dan kesemuanya membawa makna dan isi yang ingin disampaikan. Keempat-empat baris ini berirama sama. Syair Burung Nuri ini mengisahkan tentang sikap penyair itu sendiri yang sentiasa merendah diri dan sering meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukannya dalam pendapatnya. Ia juga menekankan betapa pentingnya menjaga budi pekerti dan adab santun walaupun ketika merantau atau menghadapi cabaran hidup. Baiklah, seterusnya saya akan mendendangkan syair. Jadi, mari kita sama-sama hayati syair yang akan didendangkan oleh saya kepada anda semua. Syair Burung Nuri, irama hiasan. Bermula warga surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta, tambahan badan miskin dan nista.
Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya ulu fakir nistawan. Daripada masyhul gundah merawan, terperilah madah patik nintuan. Dituliskan sahifah supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dakwat dan kertas tempat berkata. Sudahlah nasib untung yang malang, menggambah lautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepalang, senantiasa di dalam nasib dan walang. Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap nan minum pun kari. Mari kita ketahui apakah pemikiran yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini. Baiklah, pada rangkaian pertama, penyair ada menceritakan mengenai sebuah warkah yang ditulis oleh seseorang yang dipandang hina, sehinggakan kata-katanya ditulis itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikiran yang kurang sempurna. Bagi rangkap yang kedua pula, menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Bagi rangkap ketiga pula, penyair juga ada memaksudkan untuk meminta maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dan dalam warkah tersebut. Bagi rangkap keempat, penyair juga ada menulis lembaran yang jelas mengenai adab kepada pasangan yang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Dan yang kelima, iaitu penyair menceritakan nasib malam yang dia lalui secara berulang-ulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. Dan akhir sekali, iaitu rangkap yang keenam. Rangkap keenam ini membawa maksud mengisahkan tentang kehidupan penyair itu sendiri yang terumbang-ambing tanpa arah tuju, serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Aduhai malam Pak Kadek, ayamnya menangkap berkadai. Ada nasib dicurahkan, awak pulang ke rumah. Hanya dek melangkah surut, hilir melangkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian aneh, sah dilabuh bayu terpukul.
persembahan saya sebentar tadi? Menarik bukan? Jadi persembahan yang saya sampaikan adalah puisi tradisional dalam bentuk seloka. Jadi saya ingin menceritakan sedikit mengenai seloka. Seloka merupakan satu daripada karya kreatif tradisional. Harun 1989 ada memberikan pandangan bahawa perkataan seloka diambil dari bahasa Sanskrit iaitu shloka yang bererti sejenis puisi yang memiliki dua baris. Antara unsur yang menjadi panduan untuk mengenali seloka ialah jenaka, sindiran dan kritikan terhadap tingkah laku masyarakat pada ketika itu. Manakala secara fizikalnya, seloka tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti syair dan pantun. Hal ini bermakna seloka adalah berbentuk bebas. Seloka mempunyai hubungan erat dengan peribahasa dan cerita jenaka. Hubungan itu timbul menerusi isi dan tema seloka yang memperkatakan tentang cerita jenaka Melayu terkenal seperti Pak Pandir dan Pak Kaduk yang sering dijadikan dasar kias ibarat. Kaedah penyampaian sindiran dan kritikan diterjemahkan dalam bentuk yang berkias ibarat. Justeru, melalui seloka ini kita dapat mengenal budaya masyarakat Melayu dalam memberikan kritikan kepada masyarakat tanpa menggoreskan hati mana-mana pihak. Sindiran berbentuk ejekan menerusi seloka tersebut dianggap sebagai manifestasi kritikan negatif terhadap sikap jelek manusia yang bertujuan memberikan kesedaran kepada mereka. Mari kita pergi kepada baris-baris seloka Pak Kaduk ini. Jadi untuk baris yang pertama, aduhai malang, malang Pak Kaduk. Jadi kat sini kita menunjukkan yang Pak Kaduk ini menimpa nasib malang yang bertubi-tubi. Jadi baris yang kedua, ayam yang menang, kampung tergadai. Pada baris ayam yang menang, kampung tergadai ini, dia membawa maksud perbuatan Pak Kaduk yang menerima pelawaan raja untuk menukar ayam jantannya yang bertuah dengan ayam jantan baginda. Pada hemah Pak Kaduk, ayam jantan tersebut sudah pasti mempunyai tuah tertentu kerana ia milik raja yang terpelihara dengan baik. Pak Kaduk tanpa memikirkan kesannya terus bersetuju dengan pelawaan tersebut dan menyahut seruan raja untuk bertanding sabung ayam dengan mencagarkan kampungnya kerana dia tidak mempunyai harta dan wang. Malang menimpa Pak Kaduk apabila ayam daripada raja yang diharapkan mendatangkan tuah itu akhirnya mati tertusuk tajinya sendiri ketika berlawan. Kemenangan itu dicapai oleh raja daripada ayam Pak Kaduk yang telah ditukarkan dan kampungnya juga terkadai kepada raja. Baiklah, kita pergi kepada rangkap yang seterusnya iaitu ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Jadi apabila perjalanan pulang ke rumahnya, Pak Kaduk berasa kelaparan kerana bekal yang dibawanya ketika perlawanan sabung ayam itu dibuang di tengah jalan. Di sini diceritakan juga bahawa Pak Kaduk dipulang dalam keadaan hampa dan kelaparan sedangkan dia menghadiri dua kenduri yang dipelawa oleh penduduk kampung Hulu dan Hilir. Namun ketika dalam perjalanan menuju ke dua-dua buah kenduri tersebut ada nasib malang yang terjadi kepadanya. Jadi Pak Kaduk pulang ke rumah dalam keadaan yang hampa. Jadi di sini menunjukkan bahawa janganlah kita buat tindakan yang melulu. So nampak Pak Kaduk tadi dia pergi buang nasi dia sedangkan dia boleh makan nasi tu. Kita pergi kepada rangkap yang seterusnya. Hai mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Jadi berdasarkan teks mudik menongkah surut dan hilir menongkah pasang merupakan sesuatu perkara yang bertentangan yang dilakukan dalam dunia pelayaran. Yang mana tindakan Pak Kaduk yang bermudik dalam arus air yang bertentangan mendatangkan kepenatan yang akhirnya mendatangkan kerugian kepadanya. Perkara ini jelas mencerminkan Pak Kaduk ialah seorang yang tidak menggunakan akal budi ketika melakukan sesuatu dan membuktikan bahawa Pak Kaduk merupakan orang yang lurus dan dungu. Justeru, makna sebenar di sebalik ujaran tersebut adalah ingin menyatakan kepada khalayak bahawa jika melakukan sesuatu perkara tanpa menggunakan akal yang rasional akan mendatangkan perkara yang sia-sia. Baiklah, rangkap yang seterusnya. Ada isteri dibunuh nyaris mati oleh tak makan. Jadi setelah Pak Kaduk lama mendayung, barulah dia sampai ke rumah dengan keadaan yang penat dan lapar seperti yang saya terangkan dalam rangkap yang sebelumnya. Apabila Pak Kaduk sampai ke rumah, dia berasa berang.
tatkala ditanya tentang isterinya tentang juadah makan kenduri yang dihadiri, Pak Karduk yang sukar mengawal emosi dan nafsu lalu membunuh isterinya dengan mengetuk kepala isterinya menggunakan tunggul kayu. Masa berlayar kematian angin, saw dilabuh baju berpuput merupakan rangkap yang seterusnya. Jadi di sini menunjukkan bahawa tindakan Pak Karduk yang melabuhkan sawnya ketika angin sedang bertiup. Menerusi ilmu perkapalan tradisional, sesebuah kapal atau perahu digerakkan melalui pergantungan kepada unsur angin yang bertiup mengikut arah dan waktunya. Namun sindiran ini jelas terpamir dari tindakan Pak Karduk yang melabuhkan sawnya tatkala angin mula bertiup. Perkara tersebut sememangnya bertentangan dari tindakan seseorang klasik atau pengemudi kapal. Ucaran tersebut bersifat halus tetapi mempunyai makna di sebaliknya kerana ia menyampaikan mesej agar sentiasa menggunakan kewarasan berfikir dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jadi untuk rangkap yang terakhir, ada rumah bertandang duduk, aduhai malang Pak Karduk. Jadi akibat tidak berfikir secara mendalam, Pak Karduk akhirnya kehilangan tanah dan menyebabkan dia terpaksa menetap di rumah orang lain. Jadi di sini memaparkan sikap Pak Karduk yang terpaksa meminta bantuan daripada orang lain kerana kesalahan dirinya sendiri. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Menarik kan gurindam yang saya dendangkan sebentar tadi? Jadi, apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu bentuk puisi tradisional yang terdiri daripada 2 baris serangkap. Gurindam juga mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan dalam sebaris dengan rimanya AA. Biasanya, beberapa rangkap gurindam diperlukan untuk melengkapkan satu keseluruhan idea. Gurindam yang bertajuk Gurindam Jiwa yang saya dendangkan sebentar tadi adalah sangat sesuai untuk pasangan yang sedang bercinta. Hal ini dikatakan demikian kerana gurindam ini mempunyai konteks supaya pasangan tidak boleh melupakan pasangannya walaupun di mana mereka berada. Namun, gurindam ini tidak mempunyai sebaran nasihat atau pengajaran yang boleh digunakan
oleh keseluruhan masyarakat. Kerana situasi yang diletakkan di dalam gurindam ini terlalu terhad kepada pasangan sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud dari bagi setiap rangkap-rangkap gurindam jiwa. Bagi rangkap yang pertama, si isteri bertanyakan kepada suaminya jika suaminya sudah berfikir masak-masak tentang pekerjaan baru. Isterinya berkata, jangan nanti hasilnya tak menjadi. Rangkap kedua pula, si suami tidak pasti apa yang akan berlaku namun berpesan agar isterinya jangan terlalu merinduinya nanti kerana dia menggambarkan bahawa mungkin dia akan bekerja jauh daripada si isterinya. Selain itu, di rangkap ketiga ada menerangkan bahawa si isteri mengadu kepada suaminya bahawa orang Cina atau orang asing yang tidak dikenali mungkin membuka peluang rezeki, iaitu dipanggil sebagai Lukah tetapi berada jauh daripada tempat tinggalnya iaitu Tanjung Jati di negara Indonesia. Rangkap keempat pula, si isteri menyatakan bahawa jangan merinduinya nanti seperti rambut yang tersimpul mati, menggambarkan bahawa betapa sayangnya si isteri kepada suaminya. Rangkap kelima pula, si suami berpesan supaya isterinya jangan bertingkah kebudak-budakan. Manakala daun selasih dimakan kuda pula membawa maksud persiapan sudah selesai sebelum bertolak pergi. Rangkap keenam juga mengatakan si suami menjelaskan mereka hanya berpisah kerana kerja, bukannya berpisah kerana bercerai. 1000 tahun kembali juga bermakna selama mana pun suaminya pergi. Untuk rangkap yang ketujuh pula, si isteri masih risau akan suaminya kerana mengumpankan merpati sebagai wanita-wanita lain dan takut suaminya akan terpikat dengan salah satunya nanti. Bukan itu sahaja, pada rangkap ke-8 pula, si suami lebih rela hidup sehingga ke hujung nyawa bersama si isteri dan dikubur bersama isteri kesayangannya. Bagi rangkap ke-9 pula, membawa maksud bahawa mudik ke hulu bererti berubah hati dan bertukar pasangan. Manakala bunga kemboja pula ialah bunga di kuburan yang mana ia menggambarkan salah seorang lagi sanggup mati jika pasangannya berubah hati. Maksudnya sehati sejiwa. Bagi rangkap yang terakhir iaitu rangkap yang ke-10 membawa maksud jika si isteri atau suami mati dahulu, yang masih hidup tetap akan setia kepadanya selama-lamanya. Berdasarkan gurindam jiwa yang saya dendangkan sebentar tadi, terdapat beberapa nilai-nilai. Antaranya termasuklah nilai kasih sayang. Secara keseluruhannya, gurindam ini menceritakan tentang pasangan yang sedang dilamun cinta. Selain itu, nilai kesetiaan. Dalam rangkap kelima, ada menceritakan dan menjelaskan sekiranya salah seorang daripada pasangan meninggal dunia, dia perlu menunggu pasangannya di alam lain. Selain itu, terdapat beberapa pengajaran yang kita dapat perolehi daripada gurindam jiwa ini. Antaranya, kita hendaklah memberikan kasih sayang kepada pasangan agar hubungan yang dijalin tidak terputus. Bukan itu sahaja, kita mestilah bersikap setia kerana setiap pasangan perlu hadirkan rasa kepercayaan kepada pasangan masing-masing. Terlebih dahulu, mari kita mengenali elemen fonetik dan fonologi dalam bahasa Melayu. Apakah fonetik? Fonetik ini merupakan kajian mengenal bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan dalam bahasa untuk berkomunikasi atau pertuturan. Fonologi pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa, sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Fonem pula adalah unit penggalan bahasa yang terkecil yang dapat membezakan maknanya. Banyak bunyi boleh diujarkan oleh alat artikulasi dan digolongkan kepada beberapa bunyi yang penting sahaja. Sebanyak 36 fonem dalam bahasa Melayu iaitu 27 fonem asli dan 9 fonem pinjaman. Kesemuanya geseran. Bukan itu sahaja, daripada jumlah fonem asli ini terdapat 6 fonem vokal, 18 fonem konsonan dan 3 fonem diftong. Diftong merupakan bunyi bahasa yang dikeluarkan dengan menyebut dua vokal sebagai satu suku kata. Dalam ejaan Rumi Bahasa Melayu terdapat 3 jenis huruf diftong iaitu AI, AU dan OI. Diftong boleh berada di depan seperti aurat. Diftong boleh berada di depan, di tengah dan di belakang. Contoh yang berada di depan iaitu aurat, iaitu au. Bunyinya aurat. Diftong boleh berada di tengah seperti gairah iaitu AI di tengah.
Dan akhir sekali, diftong ini boleh berada di belakang seperti amboi. OI di belakang. Seterusnya adalah kata pinjaman. Apa itu kata pinjaman? Kata pinjaman ialah kata yang dipinjam dari satu bahasa lalu diterapkan dalam satu bahasa yang lain. Bagi kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang lain, penyesuaian ejaan dalam bahasa Melayu mempunyai peraturan khas. Berikut merupakan jenis-jenis kata pinjaman yang sering dipinjam dan diterapkan dalam bahasa Melayu, seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan bahasa Inggeris. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah itu vokal berganding. Apabila wujud dua huruf vokal iaitu A, E, I, O, U yang duduk bersebelahan dalam perkataan tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata. Yang kedua, perlu dibaca secara berasingan sebagai dua suku kata. Ini bermakna satu perkataan tetapi jika huruf vokal A, E, I, O, U duduk bersebelahan, maka kita harus membacanya sebagai dua suku kata. Contoh yang kita dapat lihat, baik, kaum, liar dan luas. Seterusnya kita pergi kepada konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman merupakan konsonan yang dipinjam dari bahasa lain. Terdapat 8 konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Semua konsonan pinjaman adalah fonem konsonan geseran. Banyak konsonan dalam kata pinjaman yang telah digantikan dengan konsonan Melayu. Antara contoh konsonan pinjaman termasuklah huruf F, huruf V, TH, DH, huruf Z, SY, KH dan GH. Seterusnya kita pergi kepada gabungan konsonan atau konsonan rangkap. Jadi gabungan konsonan ini merupakan huruf konsonan gabungan yang terdiri daripada dua konsonan bergabung dan mewakili satu bunyi konsonan. Contohnya, huruf K yang digabungkan dengan huruf H menjadi KH dan boleh digunakan dalam perkataan khatam. Contoh lain gabungan konsonan ialah NG, NY dan SY. Ia juga dipanggil sebagai konsonan rangkap. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan elemen fonetik yang terdapat dalam syair yang didendangkan oleh saya iaitu syair burung duri. Baiklah, pada rangkap yang pertama, kita dapat lihat saya dapat temui perkataan warkah yang di mana penyukuannya iaitu warkah. Warkah juga dapat dikategorikan sebagai kata pinjaman bahasa Arab. Yang kedua, perkataan fakir iaitu penyukuan fakir. Iaitu fakir merupakan konsonan pinjaman iaitu terdapat huruf F di hadapan. Dan fakir juga merupakan kata pinjaman yang dipinjam daripada bahasa Arab. Yang ketiga, perkataan sangat iaitu sangat. Sangat merupakan kategori perkataan yang mempunyai konsonan rangkap iaitu terdiri daripada huruf NG. Pada rangkap yang kedua, kita dapat lihat adalah perkataan daif iaitu perkataan daif adalah cara penyukuannya iaitu daif. Iaitu daif dapat dikategorikan sebagai perkataan diftong yang mempunyai huruf AI iaitu I. Dan daif juga merupakan vokal berganding yang disebut dalam dua suku kata yang mempunyai huruf vokal yang bersebelahan. Baiklah, pada rangkap yang ketiga, saya dapat temui perkataan kiranya iaitu cara penyukuannya adalah kiranya. Kiranya dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana ada huruf N dengan Y di akhir ayat. Yang kedua, perkataan tuan iaitu penyukuannya adalah tuan. Iaitu tuan dapat dikategorikan sebagai vokal berganding kerana
huruf vokal duduk secara bersebelahan. Yang ketiga, perkataan atasnya, iaitu penyekuannya adalah atasnya. Atasnya dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap juga, iaitu terdiri daripada huruf NY. Yang keempat iaitu perkataan mistawan. Cara penyekuannya iaitu mistawan. Mistawan dapat dikategorikan sebagai kata pinjaman bahasa Sanskrit kerana mempunyai perkataan wan di akhir perkataan. Seterusnya, rangkap yang seterusnya adalah saya dapat temui adalah perkataan masyghul, di mana kita dapat kategorikan perkataan masyghul ini sebagai kata pinjaman bahasa Arab dan juga merupakan konsonan rangkap, iaitu terdiri daripada huruf SY, dan juga konsonan pinjaman iaitu terdiri daripada huruf GH. Yang kedua, saya temui perkataan tuan, iaitu penyekuan dia iaitu tuan. Tuan juga merupakan kategori vokal bergandingan kerana terdiri daripada vokal yang duduk secara bersebelahan, iaitu U dan A. Baiklah, seterusnya apa yang saya temui dalam lirik ini adalah saya dapat temui perkataan sahifah, iaitu cara penyekuan dia adalah sahifah. Sahifah juga dapat dikategorikan sebagai kata pinjaman bahasa Arab. Yang kedua, perkataan nyata. Penyekuan nyata. Nyata juga dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NY. Yang ketiga iaitu barang. Cara penyekuan barang. Barang juga dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NG. Yang keempat adalah perkataan yang. Cara penyekuannya adalah yang juga terdiri daripada konsonan rangkap, iaitu terdiri daripada huruf NG. Yang keempat adalah, yang kelima adalah gairah, iaitu gairah penyekuan adalah gairah. Gairah juga dapat dikategorikan sebagai perkataan diftong kerana terdiri daripada huruf AI di tengah ayat. Seterusnya, pada rangkap seterusnya, iaitu saya dapat temui adalah perkataan untung, di mana cara pengekuannya adalah untung, di mana untung merupakan konsonan rangkap yang terdiri daripada huruf NG. Yang kedua, perkataan yang, iaitu cara penyekuan adalah yang merupakan konsonan rangkap yang terdiri daripada huruf NG. Yang ketiga, saya dapat temui perkataan malang, iaitu cara penyekuan malang, iaitu merupakan dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap juga, iaitu terdiri daripada huruf NG. Dan yang keempat, lautan. Lautan, cara penyekuan adalah lautan. Lautan juga dapat dikategorikan sebagai perkataan diftong yang berada di tengah-tengah perkataan, iaitu huruf AU. Seterusnya, saya dapat menemui perkataan mudaratnya, iaitu cara penyekuan adalah mudaratnya. Mudaratnya dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NY. Yang kedua, saya dapat temui perkataan kepalang, iaitu penyekuan kepalang. Juga merupakan konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NG. Yang ketiga,
perkataan senantiasa. Penyukuannya iaitu senantiasa. Senantiasa dapat dikategorikan sebagai vokal berganding kerana terdiri daripada huruf I dan A. Yang keempat adalah perkataan walang, iaitu cara penyukuannya adalah walang. Walang dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NG. Dan akhir sekali adalah perkataan nazam. Nazam terdiri, cara penyukuannya iaitu nazam. Iaitu nazam merupakan perkataan kata pinjaman bahasa Arab. Seterusnya, yang saya dapati dalam rangkap yang saya temui iaitu perkataan banyak. Cara penyukuan banyak iaitu banyak. Banyak dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdiri daripada huruf NY. Dan akhir sekali daripada lirik yang saya temui iaitu perkataan kurang. Cara penyukuannya iaitu kurang. Kurang dapat dikategorikan sebagai konsonan rangkap iaitu terdiri daripada huruf NG. Berdasarkan gurindam jiwa yang telah saya dendangkan seperti tadi, terdapat beberapa elemen fonetik dan fonologi yang terkandung termasuklah diftong, konsonan rangkap, kata pinjaman, vokal bergandingan dan konsonan pinjaman. Bagi rangkap yang pertama mempunyai 3 perkataan. Yang pertama, perkataan tuai. Perkataan tuai ini penyukuannya sebagai tuai dan kategorinya ialah diftong. Diftong dan vokal bergandingan. Bagi diftong, dia mempunyai perkataan AI iaitu tuai di belakang perkataan tuai. Manakala ia juga mempunyai vokal bergandingan iaitu di tengah-tengah perkataan tuai iaitu UA. Manakala bagi perkataan jangan mempunyai penyukuan seperti jangan dan kategorinya konsonan rangkap NG di tengah-tengah perkataan jangan. Terakhir sekali bagi rangkap 1, perkataan layuan. Penyukuannya sebagai layuan, kategorinya vokal bergandingan iaitu UA di tengah-tengah perkataan layuan. Bagi rangkap yang kedua pula, perkataan yang pertama ialah intai. Intai penyukuannya dijadikan sebagai intai. Kategorinya ialah diftong iaitu AI di belakang perkataan intai. Bagi perkataan yang kedua, bagi rangkap kedua ialah jangan. Yang disebutkan sama pada rangkap yang pertama sebentar tadi. Jangan ini mempunyai NG iaitu konsonan rangkap di tengah-tengah perkataan yang disukukan sebagai jangan. Manakala rinduan ialah penyukuannya sebagai rinduan dan ia merupakan vokal bergandingan iaitu U dan A, UA di tengah-tengah perkataan rinduan. Seterusnya, bagi rangkap yang ketiga mempunyai perkataan memasang. Memasang apabila penyukuannya ia menjadi memasang dan ia merupakan konsonan rangkap iaitu NG di belakang perkataan memasang. Seterusnya, perkataan dipasang. Penyukuannya dipasang. Kategori dan jenisnya kategori konsonan rangkap dan NG di belakang perkataan dipasang. Akhir sekali, perkataan tanjung. Penyukuannya tanjung. Kategori dan jenisnya konsonan rangkap dan NG di belakang perkataan tanjung. Bagi rangkap yang keempat pula ialah perkataan bagaikan. Penyukuannya sebagai bagaikan. Kategorinya ialah diftong iaitu AI di tengah-tengah perkataan bagaikan. Bagi rangkap yang ketujuh, perkataan batang iaitu penyukuannya batang. Kategori dan jenisnya ialah konsonan rangkap iaitu NG pada akhir suku kata tang dan pada akhir perkataan batang. Manakala perkataan selasih ialah penyukuannya sebagai
selasih. Ini merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit, iaitu selasih ini daripada bahasa Sanskrit surasa yang membawa maksud tumbuhan herba harum. Manakala bagi perkataan daun, penyukuannya daun, kategori dan jenisnya ialah diftong iaitu au atau au pada tengah perkataan daun dan tengah suku kata da dan un. Bagi rangkap yang keenam ialah perkataan bercerai, penyukuannya bercerai. Ini merupakan diftong ai atau I pada akhir suku kata rai dan pada perkataan pada belakang atau akhir perkataan bercerai. Manakala perkataan talak, penyukuannya ta dan la. Ini merupakan kata pinjaman bahasa Arab untuk urusan penceraian suami isteri. Manakala perkataan tiada, penyukuannya tiada. Ini merupakan vokal bergandingan ia atau ia pada tengah-tengah perkataan tiada dan pada tengah-tengah suku kata tia. Bagi rangkap yang ketujuh, perkataannya terdiri daripada burung, terbang, hinggap, tengah. Penyukuan bagi burung adalah burung. Bagi terbang, terbang. Kedua-dua ini merupakan kategori dan jenis konsonan rangkap iaitu ng pada akhir perkataan burung dan pada akhir perkataan terbang dan pada akhir suku kata rong dan suku kata bang. Manakala perkataan hinggap ialah penyukuannya hinggap, manakala tengah penyukuannya tengah. Ini merupakan kategori dan jenis konsonan rangkap juga iaitu ng juga, tetapi ia berada di tengah-tengah perkataan hinggap dan tengah dan di tengah-tengah suku kata hing dan hinggap dan tengah. Manakala bagi rangkap yang ke-8, perkataan hujung, penyukuannya hu dan jong. Ini merupakan kategori dan jenis konsonan rangkap ng pada akhir perkataan hujung dan akhir suku kata jong. Bagi perkataan tangan pula, penyukuannya tangan, konsonan rangkap ng juga tetapi berada di tengah-tengah perkataan tangan. Bagi rangkap yang ke-9, perkataan kalau, penyukuannya kalau, kategori dan jenisnya ialah diftong iaitu au atau au di belakang atau pada akhir suku kata lau dan pada akhir perkataan kalau. Perkataan seterusnya tuan, penyukuannya tu dan an. Kategori dan jenisnya vokal bergandingan iaitu ua atau ua, iaitu pada tengah-tengah perkataan tuan. Manakala bagi rangkap ke-10, kalau, ia sama juga dengan rangkap yang ke-9 tadi iaitu kalau, penyukuannya ka dan lau, diftong au pada akhir perkataan kalau dan pada akhir suku kata lau. Bagi perkataan tuan, penyukuannya tu dan an, vokal bergandingan ua pada tengah-tengah perkataan tuan. Manakala akhir sekali perkataan syurga, syurdanga. Kata pinjaman ini merupakan bahasa Sanskrit iaitu daripada perkataan Sanskrit yang disebut sebagai swarga yang membawa maksud kayangan. Manakala syurga juga mempunyai kategori dan jenis konsonan pinjaman iaitu sy pada awal perkataan syurga dan pada awal suku kata syurga. Jadi, mari kita lihat elemen fonetik yang terkandung dalam seloka Pak Kadut. Bilangan 1, rangkap pertama, aduhai malang Pak Kadut, ayamnya menang, kampung tergadai. Jadi di sini terdapat 4 perkataan yang mengandungi elemen fonetik iaitu aduhai, tergadai, menang dan kampung. Mari kita membuat penyukuan terhadap perkataan-perkataan ini. Yang pertama, aduhai. Yang kedua, tergadai. Yang ketiga, menang. Dan yang keempat, kampung. Jadi kita lihat pula kepada kategori dan jenis. Yang pertama, aduhai, kategori diftong iaitu ada perkataan ai. Yang kedua, tergadai, turut dikategorikan ke dalam jenis diftong ai yang berbunyi I. Yang keempat, perkataan menang iaitu konsonan rangkap ng. Dan yang terakhir, kampung, turut mempunyai konsonan rangkap ng.
Kita lihat kepada bilangan yang kedua pula, ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Di dalam rangkap ini, terdapat hanya satu perkataan yang mengandungi elemen fonetik. Jadi, bila kita membuat penyukuan terhadapnya, dia menjadi disebut sebagai pulang. Kategori dan jenis bagi perkataan pulang ini ialah konsonan rangkap NG. Baik, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Hai mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Jadi di sini terdapat 4 perkataan yang mengandungi elemen fonetik iaitu hai, mudik, menongkah dan pasang. Jadi kita pergi kepada penyukuan atau pembakuan. Yang pertama, hai, tidak berlaku penyukuan perkataan di sini. Yang kedua, mudik. Yang ketiga, menongkah. Dan yang keempat, pasang. Jadi kita lihat pada kategori dan jenis elemen fonetik. Yang pertama, untuk perkataan hai, terdapat diftong AI. Yang kedua, untuk perkataan mudik, perkataan mudik berasal daripada kata pinjaman Jawa iaitu Indonesia. Yang ketiga, perkataan menongkah terdapat konsonan rangkap NG dan perkataan yang keempat pasang turut mengandungi konsonan rangkap NG. Kita boleh lihat pula kepada rangkap yang keempat, ada isteri dibunuh nyaris mati oleh tak makan. Di sini kita terdapat 2 perkataan yang mengandungi elemen fonetik. Yang pertama, isteri yang jika disukukan perkataannya menjadi isteri. Isteri berasal daripada perkataan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Yang kedua, perkataan nyaris. Kategori dan jenis perkataan ini adalah dalam jenis konsonan rangkap NY. Jadi kita pergi kepada rangkap yang kelima. Masa berlayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpupuk. Jadi di sini terdapat 3 perkataan yang mengandungi elemen fonetik iaitu kematian, yang kedua angin, yang ketiga sauh. Kita lihat kepada penyukuan atau pembakuan. Yang pertama, kematian. Yang kedua, angin. Yang ketiga, sauh. Itu saja. Jadi kita lihat kepada kategori dan jenis. Yang pertama, perkataan untuk perkataan kematian terdapat vokal bergandingan iaitu IA. Yang kedua, untuk perkataan angin terdapat konsonan rangkap iaitu NG, dan yang ketiga dalam perkataan sauh terdapat vokal yang berganding iaitu perkataan AU. Kita lihat pula kepada rangkap yang keenam. Ada rumah bertandang duduk, aduhai malang pak kaduk. Di sini terdapat 3 perkataan yang mengandungi elemen fonetik. Yang pertama, bertandang. Yang kedua, aduhai. Dan yang ketiga, malang. Kita pergi kepada penyukuan dia. Yang pertama, bertandang. Yang kedua, aduhai. Yang ketiga, malang. Jadi kita lihat pula kepada kategori dan jenis elemen fonetik. Jadi untuk perkataan bertandang, terdapat konsonan rangkap NG. Yang kedua, perkataan aduhai, terdapat diftong iaitu AI. Dan yang terakhir, dalam perkataan malang, terdapat juga konsonan rangkap iaitu NG.